السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. يا الله يا من ملكه باقي، يا من تفضل بالإفضال قبل السؤال، يا من اتصف بالجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو رب الإحسان والإكرام. صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، نبي الرحمة الذي أرسلته رحمة للعالمين. اللهم إنا نتوجه به إليك يا سيدي يا رسول الله، وفي قضاء حوائجنا اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. Ikhwat al-iman, Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan bersama bagi sesi yang ke-14, ya, Al-Majlis Ar-Rabi' Ashar. InsyaAllah kita akan menyempurnakan 3 ayat 42 hingga 44, dan saya bercadang insya-Allah kita lajakkan sikit, ya, bagi ayat 45 dan 46. 45 dan 46 insya-Allah. Jadi 42, jadi totalnya 42 hingga 46 insya-Allah. Walaupun 47, 48 tu sangat berkait rapat, tetapi kita tengok masa sekarang, ya. Baik, bersedia tuan-tuan dan puan-puan dengan ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. طيب, Alhamdulillah. Ayat 40
Dua. Dan ingatlah ketika para malaikat alaihimussalam berkata, Ya Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Tuan-tuan perhatikan ayat itu Allah ulang dua kali. Istafaki, Mustafa, dua kali Allah ulang. Kenapa? Ini kita bincanglah sekejap lagi. Okey. Qala ayat 43, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah, rukuklah bersama orang yang rukuk. Kenapa sebut sujud dulu sebelum rukuk? Tengok ayat tu kan, wasjudi warka'i, sujud dulu baru rukuk. Apa sebab tu kan kena tunggulah. Ayat 44, ditulah sebahagian daripada berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka mencampakkan qalam, iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Qalam ni kan pen kan, jadi itu qalam, ada kata anak panah, ya. Maksudnya undian dilakukan untuk menentukan siapa yang layak membela, menjaga, mendidik Sayyidah Maryam. Tuan-tuan, mereka masa tu berobot, pendeta-pendeta berobot nak jaga anak Imran, anak Hannah ini. Itu Sayyidah Maryam lah. Qala ayat 45, ingatlah ketika para malaikat berkata, Ya Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan khabar gembira kepadamu tentang satu kalimah. Kalimah Allah ni firman Allah lah, kalamullah lah. Apa dia? Iaitu kun fayakun. Kun. Ya, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah menyampaikan khabar gembira, bisyarah, yubashiruki. Semalam Allah bagi bisyarah kepada Sayyidina Zakaria alaihi salam ketika baginda solat di mihrab, annallaha yubashiruka. Pagi ni kita baca pula annallaha yubashiruki. Ka lelaki, ki perempuan. Ka Nabi Zakaria, ki Sayyidah Maryam alaihissalam. Kan? Jadi kalimah yang dimaksudkan di situ ialah di mana lahirnya Masih Isa putra Maryam yang wajih, yang terkenal. Terkenal dengan kebaikan dia, ma'ruf. Dunia akhirat, dunia terkenal dengan kebaikan, akhirat terkenal dengan kebaikan, kemuliaan Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, dan tergolong di kalangan orang yang muqarrabin, yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ayat 46, Nabi Isa alaihi salam juga tuan-tuan berbicara dengan manusia, tuan-tuan, ketika baginda masih dalam fil mahdi, dalam buayan. Maka masyhurlah di kalangan kita perkataan utlubul ilma minal mahdi idal lahdi. Mahdi ha, lahdi ha podeh. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Bagus ya orang atuk-atuk kita marin. Dia kata apa? Belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Buai laju-laju Haji Zizan sampai ke Thailand, Songkla. Buai laju-laju tuan-tuan sampai cucu atap. Betul ke? Kan, apa tu? Buai laju-laju, tak apalah, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Tapi maknanya dicerita tuntut ilmu daripada mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Maka ayat 46 ni Allah sebut fil mahdi, ketika baginda dalam buayan dah berdakwah dah. Sampailah baginda alaihi salam berdewasa, kata umur 33, diangkat ke langit. Tuan-tuan, dan baginda lah di antara termasuk orang-orang yang saleh, yang memandu, memimpin umat. Bukan umat itu menjadi Kristian ataupun mengkristiankan agama Islam, tuan-tuan, ataupun menerapkan konsep Trinity. Itu semua merapu lah tu, tak ada lah tu dah kan. Tetapi termasuklah Ashabul Kahfi, termasuklah tuan-tuan apa-apa yang membabitkan gereja, padri dan seumpamanya, Bible. Tetapi sebenarnya perkara itu kita faham telah diselewengkan, telah diskamkan, telah ditahrifkan, tuan-tuan. Apa tu Hajah Syarifah kata apa? Buai tinggi-tinggi. Ini lagi dah macam lagu ni.
Tak apalah, fil mahdi kita faham lah, mahdi tu buayan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekhuna al-Ustadz Dr. Al-Allamah Wahbah ibn Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dah banyak dah lah versi berlaju-laju. Hantam. Satu versi Songkla Haji Zizan, satu versi Segamat Hujan semalam. Buai laju-laju tapi buai tinggi sampai atap. Boleh lah tu. Nanti pantun Kemboja nanti Ustaz Omar Zaki keluarkan pula. Baik tuan-tuan, yang penting kita nak fokus pada perbincangan kita pagi ini, iaitu kaitan di antara perbincangan ayat 42-44 ni dengan perbincangan keserasian yang semalam kita dah sebut. Khabaran gembira yang diterima oleh Nabi Allah Zakaria ialah tentang bakal kelahiran puteranya dalam keadaan beliau telah berusia 120 tahun dan isterinya juga tak boleh mengandung, akhir kan. Jadi perkara tu kita anggap mencari adat. Maka di sini pula mencari adat lagi dahsyat lagi lah, sebab kali ini lahirnya seorang anak tanpa bapa, kan, tak ada abah. Tuan-tuan, tanpa bapa. Maka Masya Allah tabarakallah, lagi polik. Semalam lahir ada abah, walaupun dah tua, mak ada tua, tapi beranak juga. Adalah lagi orang panggil sudut logiknya. Tapi yang ni langsung mencabar minda, kan. Macam mana abah tak ada kau boleh lahir? Siapa punya benih tu? Begitulah tuan-tuan. Jadi lebih pelik kata Syekh Wahbah daripada yang cerita Nabi Zakaria yang melahirkan Nabi Yahya alaihi wassalam. Tetapi tuan-tuan, kat sini kan poin pentingnya ialah mematahkan hujah, menolak dakwaan Kristian yang mendakwa Isa itu Tuhan. Itu yang paling penting tuan-tuan. Ya, kalau Tuhan takkan dia boleh duduk dalam perut mak keluar pula seketul, lahir pula. Tuhan lam yalid walam yulad. Ini poin besar lah nak counter kepada saudara-saudara kita yang sambut Christmas malam, ya, untuk mereka memahami bahawa konsep tauhid itu telah tidak sebati dengan apa yang mereka pegang. Kalau mereka kata mereka lah Jesus ke Isa ke, tuan, mereka telah selewengkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bashar, manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan unsur ketuhanan, tak ada. Tuan-tuan, okey, itu poin penting yang kita nak kena ambil tuan-tuan tentang perbahasan ayat-ayat inilah. Qala radhiyallahu anhu, ayat 42, Allah menceritakan kepada Allah para malaikat yang diutuskan oleh Allah menyampaikan kepada Sayyidah Maryam alaihi salam bahawa beliau ialah orang yang mustafa, yang terpilih. Tapi mustafa tuan-tuan bukan mesti nabi. Terpilih dari sudut apa? Banyak ibadat, zuhud, mulia, suci. Suci di sini ada dua jenis. Taharah. Sebab tu Syekh Saleh Ja'fari dia mentafsirkan tariqat itu, itu tuhurun, suci. Ambil tarikat untuk apa? Menyucikan diri. Taharah di sini ada dua jenis, satu maknawi, satu hissi. Apa dia? Dari sudut maknawi tuan-tuan, ya, bersihnya Sayyidah Maryam daripada apa? Was-was, akhlak yang hina. Dia tak mahu dia mengejar-gonjeng dah, dia tak ada maruah dah. Mulia tuan-tuan Sayyidah Maryam dari sudut kesucian maknawi, nilai yang tinggi. Termasuk juga tuan-tuan kesucian yang nampak, yang dilihat, hissi itu, ya, kategori yang kedua disebut sebagai Sayyidah Maryam tak datang haid, tak nifas ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam, dan bersihnya Sayyidah Maryam itu melahirkan puteranya Isa alaihi salam tanpa bapa, tanpa suami. Nanti jangan pula anak-anak dara, mak-mak dara ambil kes ni pula, dia kata saya bersih juga, tak ada bapa, tak payah kahwin. Dan pada tak adalah macam tu, itu salah faham, itu sesat. Tapi di sini Allah takdirkan Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa bapa. Ini juga sebagai satu bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala, kesucian Sayyidah Maryam.
Dan dikatakan tuan-tuan begitu juga kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa alaiha salam. Sayyidah Fatimah tuan-tuan juga tidak haid. Sebab tu nanti dikatakan ketika di pada mahsyar, semua ketika Sayyidah Fatimah lalu di titian sirat, seorang pun tak boleh pandang, semua kena tunduk pandangan. Sebab Sayyidah Fatimah ni tuan, dia tidak memandang lelaki, dan lelaki juga tidak memandang kepada dia, tak boleh lihat dia. Antaranya dikatakan di sini Sayyidah Fatimah tidak haid, jadi sepanjang masa ibadat sahaja. Tuan-tuan kita sebut semalam Maryam al-Azra'ul Batul, Azra' Batul, tabattul, fokus ibadah. Maka gelaran itu juga dipakai kepada Sayyidah Fatimah, sebab Sayyidah Fatimah walaupun berkahwin, walaupun melahirkan zuriat, tapi beliau tidak haid. Tuan-tuan okey, itu cerita ayat 42. Jadi istifa tu terpilih, termasuk terpilih sebagai satu-satunya wanita yang boleh masuk menjadi pengurus Masjid Al-Aqsa. Okey tuan-tuan, qala wahai Maryam alaihi salam, duduk rumah diam-diam, taati perintah Allah, maksudnya duduklah Masjid Aqsa, khudu', tundukkan hati, sujud, khusyuk, semayang jemaah. Jadi maknanya ketika jemaah didirikan, kalau kita baca syariat Bani Israel dulu tuan, iaitu solat pagi 2, solat petang 2 rakaat. Kan? Jadi Sayyidah Maryam tergolong di kalangan makmum yang berjemaah. Tuan-tuan, kemudian itu semayang 2 waktu itulah, yang lain-lain itu semayang sunat sendirilah. Okey. Kunut di sini maknanya bukan hanya masuk kunut subuh tadi yang Haji Muhammad Mustaqim baca tadi, kunut subuh, ataupun bukan kunut nazilah yang kita aminkan di Ma'had Anwarul Mahabbah. Anwarul Mahabbah, murid Syekh Nuruddin tuan-tuan di Keluang, dia baca satu riwayat kunut nazilah yang juga hebat, bagus. Student dia, santri dia, semua asatizah dia baca, kalau 5 waktu sembahyang baca kunut nazilah, zuhur pun baca, asar pun baca. Masya-Allah kan, bagus. Yang baca kunut nazilah teruskan ya. Kunut itu maknanya tunduk. Kita semua tuan, kullul lahu qanitun, kita ni semua kunut. Walaupun mazhab Hanafi tak baca doa kunut, tapi semuanya kunut. Apa kunut? Tunduk dan patuh. Tuan-tuan, sujud pula, sujud ni tunduk fizikal kita, tunduk kepala muka kita. Maknanya tuan-tuan, kunut di sini iaitu tunduk, tawaduk, khusyuk dalam ibadah. Jadi saya kata tadi, kenapa ayat ini dimulakan dengan wasjudi warka'i, sujudlah dan rukuklah. Sebagian ulama kata syariat Bani Israel sujud dulu baru rukuk. Tuan-tuan jadi teknikal dia sedikit berbeza, furuknya sedikit berbeza dengan syariat kita. Kita semayang subuh tadi, zuhur sekarang insya-Allah mesti tuan-tuan rukuk dulu, i'tidal baru sujud. Tapi syariat dulu marin, syariat untuk umat Bani Israel tuan-tuan, apa dia? Dia sujud dulu baru dia rukuk. Ya, tayyib. Qala radhiyallahu anhu, ayat 44. Demikianlah kisah yang kami khabarkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisah Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya. Tuan-tuan, kemudian apa dia? Anak saudara Nabi Zakaria iaitu Sayyidah Maryam, ataupun sepupu Nabi Yahya ialah Sayyidah Maryam. Betul tak tuan-tuan? Fikir sendiri. Tuan-tuan iaitu perkhabaran ghaib yang Allah tak bagi kat sesiapa pun pengetahuan itu, melainkan dengan perantaraan wahyu. Ni wahyu ni paling mahal lah. Sebab itu Nabi tu paling tinggi darjatnya. Okey, Haji Laili kata betul. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi hanya mengetahui kisah secara terperinci kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Nabi Isa ni daripada mana? Quran, daripada wahyu daripada Allah. Sebagai membuktikan Nabi ni bukan scam. Nabi ni benar-benar Nabi yang dah ada panduan, ada mukjizat. Yang melawan Nabi, yang menganjing Nabi, yang memperolok Nabi ni orang yang paling malang, orang yang paling jahanam sekali. Apatah lagi orang yang dibunuh oleh Nabi. Kan kita dah bincang dulu, syarrun nasi man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun. Itu dulu kita bincang. Allahumma salli Muhammad. Perangai Bani Israel ni apa tuan?
wama membunuh Nabi. Kalau ada ulama-ulama awliya pendakwah yang backup Nabi, dengan wali-wali itu pun dibunuh sekali. Ini dulu pada ayat, tuan-tuan sekalian, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna an-nasa bil qist. Itu kita rujuk dulu, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu ayat ke berapa dulu tu? Dah tak jumpa, tak apa. Tapi telah kita bahaskan. Tuan-tuan, telah kita bincangkan. Tuan-tuan boleh buat ulang kaji nanti, tengok. Iaitu membabitkan ayat yang ke berapa, iaitu ayat 21 dan 22. Kan? Mereka bunuh Nabi tanpa hak. Mereka bunuh orang yang bercakap benar. Mereka ni orang yang terhapus amalan mereka. Mereka tak dapat bantuan nanti di hari kiamat. Inilah perangai Zionis pada hari ini. Tuan-tuan Tayyib, qala radhiyallahu anhu, selesai. Jadi maknanya Nabi dapat tahu ni daripada mana? Wahyu. Kan? Fokus kisah Sayyidah Maryam, fokus kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Ada kau Nabi zaman tu? Nabi Rasul yang pertama yang diciptakan, tapi yang terakhir dibangkitkan. Maka Nabi tak ada lah masa tu. Kan kisah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi tak ada masa tu, tapi Nabi tahu macam mana? Perantaraan wahyu. Nampak tuan? Nabi makhluk pertama yang diciptakan mengikut sebagian hadis, tetapi yang terakhir dibangkitkan. Kan tuan-tuan? Jadi maknanya itulah, ya, Nabi tak ada ketika itu, tapi Nabi tahu berdasarkan panduan wahyu. Dikatakan pendeta-pendeta di zaman itu berobot-obot nak jaga Sayyidah Maryam. Kenapa? Sebab Sayyidah Maryam kan abah dia Imran, mak dia Hannah. Imran ni memang orang besar, orang yang paling berpengaruh di zaman itu, orang yang paling soleh. Ini Sayyidina Imran radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kan, jadi perlulah kepada proses disebut dalam ayat ini, tuan-tuan, ketika mereka kena ada satu sistem qur'ah. Apa qur'ah? Cabut undi. Tuan-tuan, macam mana cabut undi tu? Jadi yang ni berebut, yang nak kata pendeta ni kata ustaz ni kata aku yang jaga Maryam ni. Kata imam tu tak aku jaga. Kata syekh ni aku, kata kiai, kata maulana, semua berebut nak jaga Sayyidah Maryam alaihi salam. Maka Allah putuskan ketika itu kena cabut undi, dan tuan-tuan kena lempar anak panah. Di situ nama yang naik, nama Nabi Allah Zakaria alaihi salam, pak saudara Sayyidah Maryam. Tuan-tuan, maka itulah, ya, kisah di sini hanya dapat diketahui menerusi wahyu. Tak ada di grup WhatsApp, tak ada. Kau search dalam internet, Google, tak ada. Tapi ini perantaraan wahyu semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cuma poin bawah tu saya agak confuse sikit apa yang Sayyidi Syekh Wahbah nak sampaikan. Menyaksikan perbalahan, kan, musyahadah lil khusumah, maka Allah nafikan perkara itu. Tuan-tuan, jadi maknanya kita tak mahu, kita tidak membincangkan perbalahan, perpecahan, tetapi apa yang kita nak adalah keputusan adil yang Allah berikan, iaitu Allah ajar Nabi SAW yang ummi, Allah wahyukan baginda alaihi salam dengan pelbagai pengetahuan. Okey. Tayyib, qala panduan. Tuan-tuan, sedikit kesimpulan daripada ayat 42, 43 dan 44. Jadi di sini kita nampak kelebihan, tuan-tuan, keistimewaan Sayyidah Maryam Al-Batul alaihi salam berbanding perempuan-perempuan yang lain. Dia punya rate dia macam mana? Bukan zaman dia je, pandangan pertama lah. Zaman sekarang sampai kiamat, Maryam ranking nombor 1. Kita dah tahu kan Maryam ni maknanya apa? Bidah kan, ahli ibadah, kan tuan-tuan. Jadi pandangan yang kedua kata tak, Sayyidah Maryam dia queen, dia nombor 1, number 1 di zaman beliau sahaja. Sebab zaman Nabi Muhammad dah ada Sayyidah Khadijah, dah ada Sayyidah Aisyah, dah ada Sayyidah Fatimah. Maka ranking itu kita kata untuk zaman kita ada orang dia, untuk zaman Sayyidah Maryam baginda lah, beliau lah orang yang paling hebat. Tuan-tuan, kenapa pula ulama membahaskan, tuan, kenapa Allah ulang 2 kali wastafaki, 2 kali Allah sebut pilihan, terpilih. Pilihan pertama kerana ahli ibadah, pilihan kedua kerana perutmu, rahimmu yang menanggung untuk melahirkan baby yang mulia ini, anak yang mulia ini, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu kemuliaan. Dan saya sebut tadi, tak ada perempuan yang boleh masuk Masjid Aqsa menjadi pengurus
melainkan Sayyidah Maryam alaihassalam. Tuan-tuan. Okey, hadis banyak. Antaranya Nabi sebut SAW dalam riwayat Sayyidina Abi Musa Asy'ari, kamula minar rijali kathirun. Orang lelaki ramai yang hebat, sempurna, bagus, wali, tekun, pemimpin, layak mewarisi kewalian, keilmuan, lelaki ramai. Walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imran. Perempuan tak ramai. Satu yang terpilih, yang sempurna, wanita Sayyidah Maryam yang kita bincangkan sekarang. Yang kedua tuan-tuan, Sayyidah Asiyah. Asiyah ni duduk dalam istana Fir'aun, bini tuan-tuan, bini Fir'aun. Asiyah imra'atu Fir'aun. Dalam kitab tuan-tuan tulis Asiyah binti apa? Dalam kitab yang asal ni salah, Imra'atu Imran, salah, Imra'atu Fir'aun. Asiyah bini kepada Hinci Fir'aun, Imra'atu Fir'aun. Saya betulkan, dalam kitab saya ni salah, kitab Arab ni tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi puji isteri baginda As-Siddiqah radhiyallahu anha, wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Kelebihan Sayyidah Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain, termasuk wanita yang ikut kelas pagi ni, termasuk Mak Teh Aisyah, Mak Teh Asiyah, termasuk semua kita ni tuan-tuan, termasuk semua wanita muslimat. Nak banding dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah tu umpama tharid, yang lain-lain ni umpama nasi lemak, mi kari, laksa muar, mana laksa muar, laksa Penang, dan seumpama tuan-tuan. Sayyidah Aisyah ni Nabi umpama macam tharid. Apa tharid tuan? Iaitu bubur ada daging yang sedap. Nabi goma, Nabi puji Sayyidah Aisyah, dia macam makanan yang special berbanding makanan-makanan yang lain. Sepatutnya kita khatam Syama'il Muhammadiyah ini minggu lepas, Jumaat malam Sabtu kan. Tetapi sebab saya berada di Keluang, kita minta masjid tangguhkan, insya-Allah kita akan khatamkan Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang Tharid ni, tentang Sayyidah Aisyah, tentang Nabi ni, Syama'il Muhammadiyah di Masjid Bukit Cedang, insya-Allah pagi Allahumma salli ala Muhammad, pagi Ahad minggu kelima. Maknanya saya rasa 31 bulan Ahad ni lah, 31 bulan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, okey. Jadi sempurna ni apa? Sempurna ni cantik, indah, lengkap. Tuan-tuan, ya, tapi kesempurnaan yang hakiki, yang sebenar, siapa punya? Allah sahaja yang sempurna. Manusia ni mesti ada kelemahan, kekurangan. Kan tuan-tuan, ya? Jadi kita faham dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang pertama minan nabiyyin, paling sempurna nabi lah. Tapi nabi itu diikuti oleh 3 kluster utama, was-siddiqin, wasyuhada, wasalin. 3 ini dipanggil sebagai aulia. Faham tuan-tuan? Jadi kluster paling tinggi anbiya, kluster kedua ialah para aulia, para ulama. Ya. Qala radhiyallahu anhu, tuan-tuan, hadis yang lain, sebaik-baik wanita di dunia ni ompek, satu Sayyidah Maryam binti Imran, yang kedua Sayyidah Asiyah binti Muzahim, iaitu isteri Hencik Fir'aun, yang ketiga Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang keempat Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaiha salam. Tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari, kalau kita baca nama Sayyidina Ali kan diletakkan alaihi salam. Tu Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah sahaja. Ataupun Sayyidina Ali kita sebut karramallahu wajhah. Masa di Marida 3 minggu lepas, saya mukri kitab Qurratul Ainain bimarwiyatil Hasanain. Ketika itu saya baca Sayyidina Hasan punya riwayat daripada ayahandanya Sayyidina Ali, saya sebut karamallahu wajhah. Maka Syekh Dr. Said tanya, Dr. Syuhada, karamallahu wajhah tu untuk siapa tu? Saya kata untuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak apa, jangan bagi karamallahu wajhah untuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan cukup dengan radhiyallahu anhu. Okay, tuan-tuan, qala, jadi Sayyidah Fatimah Zahra, tuan-tuan, dalam riwayat lain sebut selepas penghuni syurga nanti, pemimpin dia yang paling tinggi di kalangan wanita, tuan-tuan, bukan pelakon, tak masuk dah. Atlet, tak masuk dah. Pemimpin yang zalim, YB, tak masuk dah. Wanita, dia presiden, dia jadi ibu presiden, dia jadi presiden negara mana dulu? Pakistan ada, Indonesia ada, yang pernah dipimpin Bangladesh, yang pernah dipimpin oleh wanita, Jahanam. Dia tertinggi tak boleh,
Tapi untuk Kementerian Wanita boleh. Kan tuan, dia paling besar memutuskan keputusan, wanita tak boleh. Tapi kalau yang bawah-bawah, saya kata tadi, untuk Menteri Wanita, wanita lah jadi menteri. Apa hal pula Menteri Wanita jantan pula? Tak kono lah Menteri Wanita, biar dia. Berapa lama dah Datuk Seri Nancy Syukri tu, senang saya ingat nama dia sebab nama dia polik sikit kan, orang Sarawak kan. Berapa tukar kerajaan ke PH ke PN ke PN ke PH ke, dia maintain dia jadi menteri wanita kan. Tuan-tuan jadi maknanya untuk wanita dia boleh jadi menteri, boleh pada bidang dia. Jadi pengetua boleh, jadi qadi, jadi ketua hakim syar'i peringkat negeri kami fatwakan dulu boleh. Tapi sampai ke peringkat pusat paling tinggi, itu ada masalah tuan-tuan. Itu ada khilaf lah di kalangan para ulama. Okey. Qala, tuan-tuan sekalian, okey. Kita nanti dalam syurga, acik-acik, kita jumpa muslimat jumpa lepas Sayyidah Maryam ialah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Khadijah. Semua hadis ini kata Syekh Wahbah menunjukkan Sayyidah Maryam termasuk dalam ranking keutamaan, kemuliaan, kesucian. Allah angkat Sayyidah Maryam kerana mengandungkan puteranya, kerana kesabaran dan ketabahannya tanggung tohmahan orang-orang Bani Israel ketika itu, yang ini perempuan jahat ni, perempuan sumbang ni, bahasa kesat dilontarkan kepada Sayyidah Maryam. Tapi tuan, beliau sabar, beliau benarkan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah takdirkan. Wa ummuhu siddiqah. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, Maryam itu ialah maksudnya siddiqah, benar. Allah sebut dalam Quran, wa ummuhu, bonda Sayyidina Isa itu seorang yang benar. Kan tuan-tuan? Wa saddaqat, dan dia membenarkan kalimah Allah, iaitu Allah kata kun, kau akan mengandung seorang putera yang bakal menjadi nabi. Sayyidah Maryam okey. Maka dia mulia tuan-tuan. Okey. Dan tuan-tuan, ayat ini juga menunjukkan kepada saya, semangat tadi nak baca sampai 45 46, tapi dah terpanjang pula. Tapi sompek tuan-tuan, tak apa, turunkan sampai 8.30 kita berhenti turun. Okey. Baru 7 minit sampai Qala, ayat ini menunjukkan, kata Syekh Wahbah, bahawa beliau Sayyidah Maryam sangat kuat ibadat, khusyuk, banyak rukuk, banyak sujud. Walaupun saya sebut tadi teknikal syariat zaman itu sujud dulu baru rukuk. Tuan-tuan, konsisten beramal, mampu menempuh dugaan, sabar dalam ujian. Ini semua tuan-tuan perkara-perkara yang Allah ceritakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi. Nabi dapat wahyu. Okey, wahyu ada 4 jenis. Saya tambah sikit apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ajibah. Wahyu ada 4 jenis. 1 khas untuk Nabi, 3 lagi tu Nabi dapat, wali pun dapat. Macam mana tu tuan-tuan? Ini perbahasan dia, iaitu tuan-tuan sekalian 318. Okey, ketahuilah bahawa sesungguhnya, ini saya terjemah dalam Bahrul Madid wahyu ada 4 jenis. 1 dipanggil wahyu yang diterima dalam mimpi. Yang kedua, wahyu yang kita dapat secara jaga, iaitu ilham. Yang ketiga, wahyu dalam menentukan hukum halal haram. Tuan-tuan wahyu itu. Yang keempat, yang dikata wahyu dalam bentuk pemberitahuan, i'lam. Ini 4 jenis wahyu. Maka kata Syekhuna radhiyallahu anhu, para wali bergabung dengan para nabi dari sudut 3 wahyu. 3 saluran, iaitu 1 ilham, yang kedua dalam mimpi, yang ketiga pemberitahuan i'lam tadi. 3 ni wali-wali pun dapat apa yang dapat oleh nabi. Okey, jadi yang Nabi sahaja dapat tuan-tuan, itu dipanggil wahyu ahkam. Wahyu hukum hakam. Tu Nabi je dapat. Wali mengaku bohong, wali scammer. Tuan-tuan Dan bentuk wahyu yang Nabi terima itu, Nabi Muhammad ke Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi Yahya ke tuan-tuan, 2 bentuk, kadang-kadang direct daripada Allah, kadang-kadang melalui perantaraan malaikat. Tuan-tuan jadi maknanya untuk para aulia, para ulama, mereka tak akan boleh jadi nabi. Dia tak dapat wahyu dari sudut ahkam, iaitu dari sudut daripada Allah ataupun melalui perantaraan malaikat tuan-tuan. Itu tidak ada pada para aulia ilahi salihin. Kenapa wali dapat 3?
Kerana tuan-tuan sekalian, para awliya ilahi salihin, mereka mengikut jejak langkah Nabi. Wali ni hatinya bersih, ikut Sayyidah Maryam tadi, macam Rabi'atul Adawiyah, macam Imam Hasan Basri, bersih hati mereka, suci jiwa mereka, benar perjuangan mereka, maka mereka dapat mewarisi sebahagian kelebihan yang Allah berikan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Okey, kita ambil sikit tuan-tuan dari sudut fiqh. Boleh ke cabut-cabut undi ni ada ke? Boleh ke tak boleh? Ulama Maliki mengatakan berdalilkan ayat 44 ini tadi, ketika mereka perlu mencampakkan anak panah masing-masing, berobot nak jaga Sayyidah Maryam itu, tuan-tuan, maka ulama Maliki kata di sinilah kata pensyariatan cabut undi. Mengundi pilihan raya lain, itu kewajipan lain lah. Tapi di sini cerita tuan-tuan, ya, sebab sistem undian tu diharapkan berlaku keadilan pada semua orang tanpa bias. Tak boleh lah sebab kau anak orang tu kau dapat, kau sebab kau ada kroni kau lepeh. Tak, kita buat cabutan undi. Tuan-tuan ni, agar nanti masing-masing yalah, kena setujulah, terimalah keputusan itu. Tu cabut undi tuan-tuan. Okey. Cuma mengikut Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah dia tak setuju. Kenapa Imam Abu Hanifah tak setuju? Sebab tuan-tuan, ya, dia kata cabut undi itu dia macam sistem judi, sistem azlam. Kan azlam ni antara benda yang ditegah dalam suratul Maidah, kita baca kan tuan-tuan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibu. Kan, jangan telik nasib, kan tuan-tuan. Jadi sistem macam kita tikam lah, mari siapa mau kaya, ambil dadu seketul, minta pinjam kat Piramli tu, ibarat pendek kan. Dia lempar orang yang kena rompak tu pun datang masuk, tuan-tuan main semua, cabut. Nombor 3 tak boleh kau? Apa? Nombor 3 kau nombor 4. Nombor tu tak boleh, itu ibarat pendek punya nombor. Orang lain boleh ambil nombor lain. 3 kali campak, semua dia seorang tuan. Yang fakir bertambah fakir, tu tikam nombor ekor lah tu. Mengundi bentuk tikam itu haram. Tapi tuan-tuan kena ingat tau, sekarang ni kita kocik-kocik lagi kat kedai mamak ke kedai Cina pun dia ajar main tikam-tikam ni. Kan kocik-kocik dah dia ajar main nombor ekor. Nombor 2, ini semua kaki Piramli lah ni yang mengaku nombor 2 ni. Semua dah 14 kali khatam lah cerita tu kan. Tuan-tuan jadi sistem nombor ekor, saya tengok dalam Facebook lah, dalam satu apa tuan video kan, orang masuk tangan celah lubang cermin tu, ambil omeh, jongkong omeh kan. Tapi dia sistem apalah kan, sistem apa kita panggil, cabut undi, bukan cabut undi, sistem judi lah, kena bayar dulu. Itu cerita tuan-tuan, jangan jadi brain pendek. Ya Allah. Qala, tuan-tuan, okey, selesai. Mazhab Hanafi tak benarkan atas dasar kalau dia mengikut pattern judi. Maknanya kalau tak judi bolehlah kan. Kata Imam Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala, 3 Nabi terbabit dalam sistem undian. Nabi Yunus alaihi salam atas kapal kan, siapa yang kena undi, siapa yang cabut nama dia naik, dia kena terjun lah sebab kapal dah lebih muatan. Nabi Zakaria alaihi salam, untuk siapa yang jaga tuan-tuan, melayakkan baginda Nabi Zakaria menjaga Sayyidah Maryam. Dan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, selalu hadis yang masyhur, kalau manusia tahu apa ada pada kelebihan azan dan kelebihan saf yang pertama, dan mereka tak dapat nak azan, tak dapat nak duduk saf pertama, mereka terpaksa sistem undian, saya mereka akan cabut undi untuk dapatkan slot azan dan slot saf yang pertama. Dan antara akhlak Nabi SAW untuk yang bermadu, maka Nabi kalau nak musafir, Nabi cabut undi. Tak adalah bini muda ibadah kan, ataupun bini tua conquer dah, dia akan cabut undi siapa yang giliran untuk bermusafir dengan Nabi SAW. Okey, dan dalam ayat ini juga menjadi satu panduan, al-khalah itu lebih layak jaga anak buah dia. Khalah ni ialah ibu saudara sebelah mak. Tuan-tuan faham ibu saudara sebelah mak, khalah kan. Kalau ammah, ibu saudara sebelah ayah. Tuan-tuan jadi di sini dia kata untuk penjagaan baby yang paling layak ialah omak saudara sebelah mak berbanding kerabat yang lain, kecuali kalau ada nenek lebih afdal. Tapi nenek dah tua, dah bengkok, macam mana nak jaga cucu tuan-tuan maka berdalilkan
keputusan Nabi SAW terhadap puteri Sayyidina Hamzah yang namanya Amatullah, tuan-tuan, maka Nabi bagi Sayyidina Ja'far yang jaga, tuan-tuan, sebab Sayyidina Ja'far tu yang kahwin dengan omak saudara Amatullah. Jadi kita nak faham cerita dia, maknanya lebih baik anak tu dijaga oleh ibu saudaranya yang adik-beradik omak berdalilkan hadis al-khalah, makcik, omak saudara sama macam omak kandung. Tuan-tuan jadi maknanya sebab itu kan Nabi Zakaria kahwin dengan omak saudara Sayyidah Maryam kan, maka Nabi Zakaria paling layak jaga bergabung dengan isterinya, tuan-tuan. Okey, cuma saya kalau dengan Syekh Solah, kalau pergi Syekh Solah kan, Syekh Solah akan panggil saya amu pada anak dia. Pergi ke amu kau, salam amu, cium tangan amu. Syekh Solah kata macam tu, terima kasih pada amu, minta doa amu. Tapi kalau dia kena kat Ustazah Mimi, dia kata khalah. Dia cakap dekat si Matab dengan si Mawaddah, dua nak dagu Syekh Solah ni, pergi kat khalah kau. Dia tak cakap ammah. Apa sebab, tuan-tuan? Jadi sebabnya ialah berdalilkan berdasarkan cerita kita ni, khalah tu sebab Ustazah Mimi ni umpama adik-beradik dengan Manar, zaujah Syekh Solah. Jadi dia adik-beradik dengan Manar. Saya ni adik-beradik dengan Syekh Solah, dia panggil saya ammu. Ustazah dipanggil sebagai khalah. Nampak, tuan? Jadi khalah lebih utama untuk menjaga anak buah dia. Okey, selesai. Okey, cerita tentang cabut undi ni, tuan-tuan, telah dikupas juga oleh para ulama. Mereka ada petugas-petugas setia yang menjaga haikal Nabi Sulaiman alaihi salam. Masing-masing tadi berobot nak jaga Sayyidah Maryam, tapi bahagian itu Allah tentukan pada Nabi Zakaria yang paling layak jaga. Tadi satu sistem khalah mak saudara, yang kedua sistem memang Nabi Zakaria tu seorang nabi yang mampu mentarbiah Sayyidah Maryam, tuan-tuan. Ya, dan ini juga sebagai poin besar, orang Kristian ni kan diponing banyak benda dipusing-pusing ni. Maryam tu lah bini Tuhan lah apalah. Maka ini juga satu pembetulan penyelewengan yang atas penyelewengan yang berlaku. Maka Sayyidah Maryam tidak ada kaitan skandal dengan Tuhan, dengan Allah, tuan-tuan. Ada sebahagian mazhab Nasrani mengatakan itu bini Tuhan, lahirnya anak Tuhan Isa, tuan-tuan. Tapi ini semua perkara yang tidak benar. Maka Quran dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran ni, dia membetulkan ismuhul Masih Isa bin Maryam. Okey, tuan-tuan. Okey, jom lagi 8 minit kita habiskan 2 ayat lagi. Masuk pula kepada kisah Nabi Isa alaihi salam. Muka surat berapa tu, Kak Kam? Kak Alimah, muka surat berapa? Kita tengok dulu Al-Munasabah, iaitu ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Zakaria dan kisah Nabi Yahya. Kan, tuan-tuan, Nabi Yahya semalam kita sebut orang yang pertama backup syariat Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, kita sebut pula kisah Nabi Isa alaihi salam pada ayat 45. Tuan-tuan, ingatlah, sebutlah ya Muhammad SAW kepada kaummu, kepada Nasrani Najran yang datang berdebat denganmu, kepada Yahudi, kepada orang Quraisy, kepada orang Islam, sampaikan berita bahawa ketika mana malaikat Jibril alaihi salam sampai kepada Sayyidah Maryam, memaklumkan, wahai Maryam, kamu akan diberikan khabaran baik, yubashiruki, tuan-tuan, dengan satu kalimah itu ialah kun fayakun, takdir kejadian Nabi Allah Isa alaihi salam, tuan-tuan. Kita pun baca Yasin, apa dia, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita pun baca, tuan-tuan, ya, dalam surah yang lain, ya, tuan-tuan, innama idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tuan-tuan, ini ayat 47 esok kita akan baca. Kun fayakun, Allah kata jadi. Allah letakkan, kan, Allah tiupkan, tuan-tuan, dalam kandungan rahim Sayyidah Maryam alaihi salam, maka mengandunglah, tuan-tuan, Nabi Isa alaihi salam. Jadi, tuan-tuan, yang sampaikan mesej ni siapa? Malaikat, iaitu katanya malaikat Jibril. Walaupun pendapat yang kedua kata banyak malaikat, tuan-tuan. Dan kenapa sebut fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada Maryam ruhana. Ruh tu malaikat Jibril lah, ruh. Bukan Kak Rohana, ya. Ni ruhana. Kan? Rohana. Nama ayat dalam Quran you. Betul lah. Tapi ruh di sini bukan Kak Rohana,
bukan rohana Jalil, tapi ruhana malaikat Jibril alaihi salam, tuan-tuan. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, yang menyamar sebagai manusia yang sempurna, membawa khabaran gembira kepada Sayyidah Maryam alaihi salam, tuan-tuan. Namanya Masih, kan? Nampak tu ayat sebut apa? Ismuhu, nama anak kau esok Al-Masih Isa bin Maryam. Isa, abah tak ada, nisbah kepada ibu. Sebab tu kita juga jangan lupa nisbah kepada ibu kita. Sebab nisbah ibu ni confirm betul. Nisbah kepada ayah, tuan, kadang-kadang ada terdapat sedikit keraguan. Qala radhiyallahu anhu. Jadi itulah Nabi Isa alaihi salam menghilangkan penindasan, kezaliman, membawa manusia kepada kebaikan, menviralkan sifat persaudaraan, tuan-tuan. Jadi specialnya tuan Nabi Isa ni apa? Kerajaan dia mana? Dia tak ada kerajaan bumi. Kerajaan dia bukan dengan ada sistem politik, ada dia punya Perdana Menteri dia, Khalifah dia, Menteri Kabinet dia, tuan, Kabinet dapur. Tak ada. Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan, kerajaan dia lah kerajaan kerohanian. Tapi sistem ni tak payahlah kita tiru dah. Kita ikut sistem syariat Nabi Muhammad SAW. Kan? Dia tak ada jasad. Maksudnya bukan ada susun atur kabinet dia punya, tak. Dia sistem kerohanian, sistem politik Nabi Isa alaihi salam, mengatur umat baginda. Inilah gelaran kepujian. Rupanya, tuan-tuan, Al-Masih tu namanya As-Siddiq. Bona juga. Untunglah orang nama Siddiq ni. Tuan-tuan, Bona juga. Maka terima kasihlah Haji Siddiq kepada ayahanda tu. Fatihah kan banyak-banyak. Pandai dia pilih nama. Tuan-tuan, wa innama qila, dikatakan anak Maryam, tuan-tuan, ibnu Maryam. Maknanya nisbah Sayyidah Nabi Isa kepada bondanya, sebab ayah tak ada. Tuan-tuan, ini yang perlu kita faham. Dan poin paling penting, no Trinity tak ada, bohong. Kita sembah Isa, kita sayang Isa, kita sembah Isa. Sesat. Itu syirik yang nyata, tuan-tuan. Kita nak angkat Nabi Isa, kita sayang Isa, kita angkat dia sebagai Tuhan. Tak boleh doh. Kalau kau sayang Nabi, bukan sembah Nabi, ikut Nabi. Kau sayang wali, bukan sembah wali, ikut wali. Tuan-tuan, wajihan. Allah sebut betul wajihan. Apa wajih? Wajih ni, tuan-tuan, bukan wajih. Wajih ni handsome, sempurna, akhlak mulia. Tuan-tuan, itu maksud wajih. Dunia bantu umat, wajih di akhirat bagi syafaat. Itu Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kan? Okey, kemudian satu ayat lagi, tuan-tuan, saya habiskan 46, iaitu Nabi Isa alaihi salam wa yukallimun nasa fil mahdi. Nampak tu, ulang balik ayat tentang al-mahdi. Yang boleh bercakap dalam buayan ada 10 mengikut riwayat Imam As-Suyuti. Yang tuan-tuan selalu sambut, kita sambut Isra' Mi'raj anak Masyitah. Itu kan sisi puteri Fir'aun, kan, tuan-tuan? Jadi di situ kita tengok antara yang boleh bercakap fil mahdi, Sabiyah, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad, 3. Kemudian masuklah saksi Nabi Yusuf, saksi Juraish, tuan-tuan. Itu nanti dalam kesimpulan saya baca je hari ni, tak apa, esok saya tak payah ulang. Kita dah baca pagi ni, tuan-tuan. Ada dalam nota kita tu pada kesimpulan. Jadi antara lain ada seorang budak yang duduk Nabi dukung dia, koncing atas badan Nabi SAW. Nabi senyum, Nabi tanya, "Jang, pernah tak siapa uncle?" Asyhadu an la wa annaka Muhammadur Rasulullah, kata budak kecil ni. Tu zaman Nabi SAW, kisah Ashabul Ukhdud, tuan-tuan. Jadi ada 10 total anak kecil yang boleh bercakap dalam buayan. Itu 10 total. Dia termasuklah dalam fokus kita ini Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia bersihkan bondanya daripada tuman-tuman jahat orang Bani Israel ketika itu, tuan-tuan. Okey, selesai. Dan tradisi dulu, kata Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, budak kan kalau dia cakap, tuan-tuan, masa kecil, biasanya umur dia tak panjang. Wallahu a'lam bisawab. Kalau budak tu, kalau katalah budak jiboy nah, tuan-tuan, kan, umur berapa dik? 2 bulan, kata dia. 2 bulan. Sarapan apa pagi ni? Roti canai banjir, kata dia. Kan? Teh tarik 2. Cakap fasih 2 bulan. Atuk mana? Atuk belum balik masjid lagi. Pergi sarapan dengan Ustaz Amin. Punya fasih dia bercakap 2 bulan. Biasa budak tu, tuan-tuan, umur tak panjang tu. Zaman dulu.
syariat dulu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, jadi itu cerita Nabi Isa alaihi salam yang soleh, yang istiqamah, yang hebat tuan-tuan. Ya, esok kita tengok macam kenapa Allah gunakan kalimah yaf'alu dengan yakhluqu. Menarik tuan-tuan kisah ni untuk kita pelajari bersama. Cuma sebagai menutup 2 minit tuan-tuan pengajian kita pagi ni, Al-Masih itu ada 2. Sebab tu kata-kata ulama, innal masiha yaqtulul masiha. Masih membunuh Masih. Apa dia? Nabi Isa membunuh Masihud Dajjal. Tu masuk Masih. Tuan-tuan, Masih Dajjal, mata sebelah kelepet, sepet, buta, kabun. Masih Dajjal tuan-tuan, masih jahat. Masih Dajjal ini tuan-tuan, ya, dia pun macam Nabi Isa dari sudut dia merayau, merantau ke seluruh pusuk bumi. Masih Dajjal. Maka Masih Dajjal ni dia panggil Masihus Syarr, masih jahat. Al-Masih, ya tuan-tuan, dalam ayat Quran kita baca tadi, Al-Ismuhul Masih, tapi Isa bin Maryam. Jadi lawan Nabi Isa tu namanya Masihud Dajjal. Baca tak subuh tadi, wa na'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Masih Dajjal kita minta lindung. Tuan-tuan, dia punya kejahatan. Tapi yang kita nak junjung, yang kita nak ikut ni Nabi Isa alaihi salam. Selalu Syekh Ahmad Didat sebut, selalu Syekh Dr. Zakir Naik sebut, tuan-tuan, kita lebih sayang kepada Nabi Isa mengatasi kasihnya Kristian kepada baginda alaihi salam. Kita lebih sayang sebab kita letakkan Nabi Isa tu sebagai hamba Allah, Nabi Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Kita yang betul. Tuan-tuan kan? Jadi saya nak baca sikit kata Imam Ibn Ajibah, Al-Masih Nabi Isa itu ialah dia ada 2 konsep. Satu maf'ul, maknanya tuan-tuan, maf'ul itu disapukan, dibersihkan baginda daripada sebarang kotoran. Baginda tu ada sapuan malaikat dengan sapuan keselamatan dan perlindungan daripada syaitan. Masih Nabi Isa ni tuan-tuan, maknanya yang penuh dengan keberkatan. Kaki dia lapik-lepek, gator. Tuan-tuan, itu namanya Masih. Ataupun Masih dari sudut maksud fa'il, tadi maf'ul ni fa'il tuan-tuan, iaitu siapa yang Nabi Isa sapu, yang mati boleh hidup, yang buta boleh colik tuan-tuan. Dan Masih itu juga ialah seorang yang tidak duduk tepat, diam, tinggal diam dalam sebuah tempat, asyik bermusafir. Betul tuan-tuan, Nabi Isa AS turun nanti di Syam, tuan-tuan, akan memenuhi dunia kita dengan keadilan. Tuan-tuan, itulah baginda Nabi Isa AS Al-Masih. Berbeza dengan Masihud Dajjal, maka tuan-tuan, Masih Dajjal tak boleh masuk Makkah Madinah. Masihud Dajjal akan dibunuh oleh Masih Nabi Isa. Al-Masih yaqtulul Masih. Masih membunuh Masih, maknanya tuan, Nabi Isa membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.